Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini saya akan berkongsi sedikit cara untuk membina soal sidik bagi kerja khusus pengajian am semester yang kedua. Pada muka surat hadapan, sila letakkan logo sekolah masing-masing, manakala di bahagian tajuk pula, pastikan berada di tengah ayat, di tengah kawasan, semua huruf besar dan tiada titik, ada isu dan juga tempat. Manakala di bahagian soal sidik ini ialah objektif kajian masing-masing tanpa kawasan ataupun tempat kajian. Di bahagian bawah pula, di sini ialah nama penyelia dan di sini ialah nama pelajar. Masukkan nama masing-masing dengan menggunakan huruf besar. Bahagian yang seterusnya ialah bahagian A iaitu demografi responden. Antara contoh demografi responden adalah seperti berikut iaitu umur, bangsa, agama, kaum, golongan dan sebagainya. Selalunya di bahagian demografi responden kita akan meletakkan soalan-soalan yang ada kaitan dengan kajian sahaja. Contohnya, kalau soal sidik itu tidak perlu bertanyakan tentang jantina, jadi kita tak perlu tanya. Mungkin ada soalan-soalan yang lebih penting berbanding dengan item jantina. Bergantung kepada kajian masing-masing. Contoh di sini, kita akan ada bangsa, pilihan jawapan Melayu, Cina, India dan juga lain-lain agama. Seterusnya berkaitan dengan golongan dan juga tempoh operasi. Saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan pendapatan bulanan di mana kita menggunakan nombor ataupun apa-apa julat. Selalunya kita akan meletakkan gandaan yang seragam. Contoh yang pertama, saya menggunakan gandaan RM3,000 iaitu gandaan ini akan jadi RM3,000, RM6,000, RM9,000 dan ke atas. Okey. Bawah RM3,000, itu yang pertama. Selepas itu, nombor yang terakhir ialah RM3,000. Untuk pilihan yang kedua, kita akan start dengan RM3,001 hingga RM6,000. Yang terakhir ialah RM6,000, kita akan start RM6,001 hingga RM9,000. Manakala yang terakhir RM9,001 dan ke atas. Contoh yang kedua menggunakan nombor, di sini ialah tempoh operasi perniagaan. Kita menggunakan 8 jam sehari, bermaksud ada yang berniaga di antara sehingga 1 hingga 8 jam sehari. Selepas 8 ialah 9. Jadi, pilihan yang kedua ialah 9 hingga 16 jam sehari. Dan yang terakhir, 17 hingga 24 jam sehari. Itu cara untuk menggunakan nombor ataupun julat dalam soal selidik ini. Di bahagian B merupakan objektif yang pertama iaitu impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pelancongan tempatan. Di bahagian tajuk bahagian B ini, kita akan ambil daripada objektif kajian yang pertama. Tetapi kita akan meletakkan tajuk itu seringkas yang boleh, di mana di sini kita akan buang istilah mengenal pasti dan juga tempat atau kawasan kajian. Untuk item soal sidik, selalunya saya akan meminta pelajar untuk menyeragamkan ayat sama ada di hadapan item ataupun di belakang item bergantung kepada struktur ayat masing-masing. Jadi, sekiranya ada ayat-ayat ini, responden akan lebih faham soalan yang ditanya. Contohnya, penularan COVID-19 akan menyebabkan rakyat hilang pekerjaan. Setuju? Okey, responden akan faham, soalan dia macam ni. Kalau pelajar hanya meletakkan rakyat hilang pekerjaan, kemungkinan ada yang faham dan mungkin ada yang tidak faham pernyataan tersebut. Di bahagian C pula, kita akan letakkan tajuk bagi bahagian C di mana tajuk itu mestilah seringkas yang boleh dan kita akan keluarkan tempat atau kawasan kajian dan tiada istilah mengkaji. Contoh di sini, pandangan peniaga untuk memajukan semula sektor pelancongan tempatan. Pernyataan soalan bagi bahagian C ini ada sedikit perbezaan bergantung kepada item yang ditanya. Contoh yang pertama, dia tidak sama seperti contoh yang kedua, tiga dan seterusnya, di mana kerajaan perlu menawarkan pakej rangsangan ekonomi. Sangat setuju. Untuk pernyataan 2 dan juga 3,
dia ada sikit perbezaan dari segi wajar dan juga perlu bergantung juga kepada item soal sidik masing-masing. Sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.